qahran ala taufik dan hidayah serta ni'ayah wa ri'ayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada pagi ini kita dapat lagi berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Sa'ad Al-Waqqas. Mudah-mudahan keberadaan kita pada di dalam masjid ini kita sentiasa mendapat kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kita mengalu-alukan akan kehadiran yang mulia Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Ramli yang merupakan salah seorang daripada ceramah yang biasa kita dengar kalau tuan-tuan buka dalam YouTube biasa dengarlah pada ceramah beliau. Kepada yang bahagia pada kursi masjid, tuan-tuan imam, orang syarak, ahli taqwa masjid, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini hari Ahad kita sama-sama dapat lagi duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi mendengar tausiah dan juga pencerahan serta kita mendengar nasihat-nasihat agama. Dari hidup kita ni kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kalau hidup kita hati kita tidak mendapat nasihat ataupun diberikan nasihat selama 40 hari, maka akan menjadikan hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam tadi dengan ceramah daripada Ustaz Kazim Alias dan pada pagi ini insya-Allah mana kita sama-sama akan mendengar pula mana tausiah dan juga nasihat agama daripada yang mulia Tuan Guru yang rihlah dakwah di dalam negeri Melaka ini, dan malam tadi beliau di Surakarta dan pada pagi ini subuh insya-Allah mana kita bersama-sama dengan beliau. Jadi kita duduk dalam masjid ini dengan niat yang i'tikaf insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan kita duduk dalam masjid dan kita niat i'tikaf, dan kita dapat juga dengan mendengar rahmat daripada ataupun kita sama-sama dapat ilmu yang bakal disampaikan kepada kita semua. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, pahala dan dihimpunkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu menggantungkan diri dia kepada rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan bacaan qasidah dan insya-Allah selepas daripada qasidah kita akan terus untuk meneruskan acara kita, iaitu dengan tausiah dan juga nasihat-nasihat agama daripada yang mulia Tuan Guru. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat keberkatan dan mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kalau dapat duduk kita masuk, kalau depan duduk di hadapan, kerana inilah saham tiket kita nanti. Mudah-mudahan kita di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, kalau tunggu lihat kita nanti di mahsyar sekurang-kurangnya kita dapat syafaat kerana kita hadir di kuliah-kuliah beliau. Jadi untuk itu kita teruskan pada pagi ini dengan bacaan qasidah dan seterusnya insya-Allah kita teruskan dengan tausiah dan juga nasihat agama daripada Tuan Guru. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kullul القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع عشيقنا تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا مصطفى هذا لرب العالمين خليل rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Raudhatul Jannah Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi'
memuji Nabi, selawat dan salam setiap hari. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkat tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurgawi. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrabbilazim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Fadilah, Ustaz Abdullah selaku pemudah syara kita pada pagi ini, Al-Fadil secara Rifa'i mengurusi Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, Encik Fairul selaku Imam 1, Encik Aziz Imam 2, Saudara Bendahari Jamal Syarif, seluruh pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah pada saat ini kita menarik lafaz lega kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memilih kita untuk menjadi insan-insan yang terpilih menghadiri jemputan ke rumahnya. Mudah-mudahan pilihan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berterusan, berpanjangan sampailah ke hari terakhir kita berada di atas muka dunia ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kehidupan kita di atas muka dunia ini ialah merupakan sebuah kehidupan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah ditentukan sebagai sebuah perjalanan ke negeri yang kekal, namanya akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat kehidupan ini ialah sebuah perjalanan menuju hari yang dinanti-nantikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka laluilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, andainya dia diberi pilihan sama ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lahir-lahir ke dunia langsung mati, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dimasukkan ke dalam syurga, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hidup di atas muka dunia, melangsungkan kehidupan dari muda sehinggalah tua, dan berdepan dengan dosa dan pahala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku pilih yang kedua. Pilihan pertama, lahir-lahir langsung mati, bertempat tinggallah di syurga. Tapi pilihan kedua, kita terpaksa menjalani ketentuan. Kadang-kadang kita berdosa, kadang-kadang kita mendapat pahala. Jadi bila berdosa, kadang-kadang dapat pahala, kadang-kadang ketika itu resiko kita ialah salah Sayyidina Muhammad, mungkin
kesalahan kita lebih banyak daripada kebaikan kita, menyebabkan belum tentu syurga ataupun neraka. Kata Sayyidina Umar, aku pilih yang kedua. Sebabnya kerana sekalipun kita berdepan dengan dosa dan juga pahala, tapi kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku meliputi segala perkara. Daripada Allah kita pohon rahmat, kasihan belas. Sebab dosa pun Allah telah tentukan, pahala pun dah Allah tentukan. Semuanya telah tertulis di alam azali hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita semua tak akan dapat mengelak diri daripada kita berdosa, sebab telah tertentu. Pasti kita akan jatuh kepada dosa, sebab dia dah takdir. Tetapi di sana ada ruang dan peluang yang sangat luas buat kita, iaitu rahmat Allah pada kita semua. Allah sebut, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku meliputi segala perkara. Allah boleh masukkan seorang yang berdosa ke dalam syurga dengan rahmatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan seseorang dalam syurga pun dengan rahmatnya. Kadang-kadang seseorang itu masih belum sempat beramal pun, selepas dipilih dia untuk masuk Islam, tempat tinggalnya adalah syurga. Saya teringat satu masa ada seorang murid yang telah fana di dalam syekhnya. Seseorang yang masih belum pernah fana dalam syekhnya, dia belum akan dapat merasai fana di dalam Allah. Seseorang yang fana dalam syekh, dia akan dapat fana di dalam Allah, tenggelam dalam Allah. Murid ini ialah seorang murid yang telah tenggelam dalam syekhnya. Syekhnya ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini rahimahullahu ta'ala. Orang semua dah balik lepas pengajian, tapi si murid ini masih tunggu. Dia duduk di balik tiang.
Syekh Abdul Qadir Jalil rahimahullah taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menghulurkan tangan pada orang tu menghulurkan tangan balik. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalil rahimahullah taala macam memberi sesuatu kepada dia dalam isyarat, dengan isyarat. Kemudian subhanallah selesai, Syekh Abdul Qadir ni keluar daripada gua, balik, dan dia ikut lagi macam tadi. Sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala masuk dalam masjid balik, semayang dan duduk lagi dalam masjid. Dalam hati dia tak tahulah nak tahan perasaan apa, cerita apa. Akhirnya dia dapatkan guru dia tanya, "Maulana Syekh, saya nak minta maaf. Tadi Maulana Syekh pergi ke mana? Dan siapa dalam gua tu?" Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala, "Hampir lah. Pergi," kata dia. Salah saya nama. Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala, "Hari ini dunia kehilangan seorang wali. Hari ini dunia kehilangan seorang awliya, iaitu seorang abdal meninggal hari ini. Seorang wali abdal meninggal hari ini. Wali abdal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia mati diganti. Kalau mati diganti." Lepas tu mana kami ziarah Pak Sumit dulu. Pak Sumit dia kata, waktu semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad subuh, tang wa tawallana fi man tawallais, ulang 3 kali. Ya Allah, jadikan kami wali seperti mana Engkau telah melantik wali-wali Engkau. Kata Pak Su, mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mana tahu hari itu mati seorang wali, ditolak kita jadi ganti. Itu cerita Pak Sumi. Jadi subhanallah, hari itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati seorang abdal. Bila mati seorang abdal, nak diganti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullahu taala, dialah yang kena tabalkan wali yang baru mengganti wali yang lama. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi yang dalam gua itulah yang ganti abdal yang meninggal. Hak dalam gua tu dia beragama Nasrani. Salah Sayyidina Muhammad. Dia beragama Nasrani. Syekh Abdul Qadir Jalil rahimahullah taala pergi ke sana mengislamkan dia, dan langsung diisyarat, diberi isyarat, memberi isyarah, memberi peralatan awliya kepada dia. Langsung diangkat jadi abdal. Maknanya semua pilihan Allah. Tak semayang lagi pun soal Sayyidina Muhammad, tapi dah Allah pilih dengan rahmatnya menjadi wali dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka rahmat Allah itu maha luas. Maha luas rahmat Allah seumpama lautan yang tidak ada tepian. Allah boleh memilih siapa saja untuk menjadi kekasih. Terlebih-lebih lagi hati yang selalu merendah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah paling suka orang yang merendah hati, merendah diri. Dan Allah paling benci orang yang meninggi diri. Siapa-siapa yang meninggi diri, dalam syurga tidak ada tempat untuk dia. Na'udzubillah. Dalam satu hadis Nabi sebut, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang merendah diri, rafa'ahu Allah, pasti Allah akan mengangkat dia.
Wa man takabbara wada'ahu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang takabbur, pasti Allah akan menjatuhkan dia. Pasti Allah akan merendahkan dia. Orang yang meninggi diri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari takabbur di dalam syurga. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah nak membongkarkan yang ada dalam hati guru para malaikat, dalam hati Azazil. Dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum dihuni oleh kita, dihuni oleh jin. Sebelum dihuni oleh jin, dihuni oleh malaikat. Ketika mana dihuni oleh jin, jin melakukan kerosakan di atas muka bumi. Seperti mana yang Allah sebut, malaikat memberi komentar kepada Tuhan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah kata, aku nak buat khalifah atas muka bumi, kata para malaikat, adakah engkau wahai Tuhan, engkau nak mencipta atas muka bumi mereka yang menumpahkan darah dan merosakkan muka bumi? Ni kami ni, kami selalu mengucapkan tasbih dan memuji engkau. Jadi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang semua kamu tak tahu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Bila jin menghuni dunia ni, mereka buat perosakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka menumpahkan darah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Azazil. Azazil ni dia guru malaikat. Dia bukan sembarangan. Sebab wazan Jibril, Mikail, Azazil, Israfil, Il ni ialah malaikat generasi pertama yang Allah cipta. Ya, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, ketinggian dia sampai dia melihat tulisan di Lauhul Mahfuz. Di kalangan para malaikat ada seorang malaikat yang dia akan mati kufur kepada Tuhan. Dia balik cerita kepada anak murid dan para malaikat. Semua para malaikat menangis dan minta tolong doakan, tolonglah selamatkan iman kami, tolong doakan Allah selamatkan iman kami, wahai guru kami. Dalam waktu tu, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia tak menjangka diri dia lah yang Allah masukkan tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia ingat malaikat, aku dah selamat. Ya Allah Subhanahu merancang. Jadi Allah suruh, Allah pilih dia jadi komander dalam operasi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membersihkan bumi daripada jin, menghalau mereka ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke pulau-pulau. Sebab Allah nak buat khalifah baru yang duduk atas muka bumi. Akhirnya subhanallah, maka operasi ini operasi yang begitu berprestij, operasi yang begitu mencabar. Tuan-tuan, sebagai seorang komander, dia atur perancangan nak buat macam mana, strategi dia bagaimana. Akhirnya operasi berjalan, berjaya membersihkan bumi, muka bumi daripada jin. Ketika itu para malaikat memuji-muji dia, hebat, hang hebat. Ketika itu dia berasa dia hebat, dipuji sampai dia rasa dia hebat. Salah senama.
Hebat. Akhirnya tentulah poin bermula kebencian Tuhan pada dia. Sebabnya berasa hebat tak boleh ambil. Hebat tu Allah. Perasaan itu tak boleh rasa, sebab bukan hak kita. Ya, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bermula daripada itulah. Bila bermula daripada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad nak mencipta khalifah atas muka bumi, nak berganti jin. Kata malaikat, pasal apa nak buat hak lain? Pasal apa tak kami saja? Kami bertasbih pada engkau, kami selalu memuji-muji engkau. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Maknanya aku nak buat ni, kamu semua tak tahu. Allah mencipta Nabi Allah Adam. Bila Allah mencipta Nabi Allah Adam alaihi salam, sallallahu Sayyidina Muhammad, dengan sebaik-baik ciptaan, seindah-indah yang Allah cipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah dah cipta, dia main tengok ciptaan Tuhan. Dia masuk daripada mulut, dia keluar melalui dubur. Dia masuk melalui dubur, dia keluar melalui mulut. Jadi sepak pula. Bila manusia dicipta daripada tanah, salah Sayyidina Muhammad, tanah koi kata orang Kedah, tanah liat lepas tu kering, tanah yang bercampur dengan air. Jadi bila mana dibentuk, telah tercipta, dia sepak. Dia sepak tu bunyilah kelekong. Dia kata tahu ni ya, hak dia khalifah atas muka bumi. Faham tak? Takaburnya makin bertambah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dalam Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala masukkan ruh daripada ubun-ubun, daripada kepala. Bila masuk roh salah Sayyidina Muhammad, mata punca. Bila sampai di hidung, dah bernafas. Bila turun di mulut, bersin. Salah Sayyidina Muhammad, bersin. Dan ucapan yang keluar daripada mulut Nabi Allah Adam, Alhamdulillah. Sampailah sempurna Nabi Allah Adam dimasukkan roh. Jadi proses Tuhan menghidupkan Nabi Allah Adam, dihadirkan semua para malaikat untuk melihat. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seperti Adam. Makhluk lain, kalau jin dicipta daripada api. Salah Sayyidina Muhammad. Api hak mana? Api yang hujung api tu. Bila api kan, dia menjulang tu, di hujung tu lah dia ambil. Api yang hujung-hujung tu lah dia ambil untuk mencipta jin. Malaikat Allah cipta daripada nur. Salah Sayyidina Muhammad. Hak ni masih belum ada model ciptaan. Ni baru buat. Dan semua para malaikat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hadir pada hari itu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah mencipta Nabi Allah Adam sempurna, Allah suruh semua para malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia diri, salah dan rasa bongkak. Wa kana minal kafirin, ketika itu dia telah jadi kafir kepada Tuhan. Kata Tuhan tak ikutlah, enggan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bila semua dah sujud, semua dah bangun daripada sujud, dan malaikat sedar kata dia tak sujud. Salah Sayyidina Muhammad.
Ketika tu Allah tanya, pasal apa tak sujud? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta dia, engkau cipta aku daripada api, engkau cipta dia daripada tanah. Pada dia makhluk yang terbaik daripada yang Allah cipta ni. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, ketika tu dua orang malaikat masalah Sayyidina Muhammad, Jibril dan Mikail menangis. Salah Sayyidina Muhammad. Malaikat Jibril, malaikat Mikail menangis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah tanya kepada malaikat, pasal faham lah pasal malaikat Jibril dan Mikail menangis. Sebab mereka berasa tak aman daripada makrullah. Tuhan ni dia rancang, kita tak tahu. Had yang suruh sujud, disuruh sujud dan tak mau sujud, bukan biasa-biasa, guru malaikat. Had ni pun kafir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Had ni yang Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang semua kamu semua tak tahu. Allah buat Nabi Allah Adam sebab Allah nak buat keluar hak dalam hati Azazil tu. Kalau Allah tak buat hak ni, tak keluar tu. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi kalau Allah tak buat Nabi Allah Adam, hak dalam hati perut dia tak keluar. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu barulah faham malaikat Jibril, malaikat Mikail, Tuhan, sahabat Allah ni dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menangis malaikat Jibril, menangis malaikat Mikail. Salah Sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah tanya malaikat Jibril, Allah tanya malaikat Mikail, Allahumma Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata, pasal apa kamu menangis? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedua-dua malaikat kata, la amanu makr. Dalam keadaan menangis esok-esok tu, kata dua malaikat ni, kami rasa tak aman dari tipu daya engkau, perancangan engkau. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, ketika tu kata Allah, hakala fakuna. Macam ni lah kamu kena jadi. Maknanya kamu kena rasa jangan aman daripada tipu dayaku dan perancanganku. Kalau orang beriman, walaupun Tuhan bagi iman, tapi rasa masih belum aman, bagaimana keselamatan imanku? Sebab tu jangan tinggal doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Salah Sayyidina Muhammad. Ya Tuhan kami, tutupkan umur kami dengan tutupan yang baik, dan jangan akhirkan tutupan kami dengan tutupan yang buruk. Ini kena simpan dalam hati kita dan kena berdoa salah Sayyidina Muhammad. Sebab bagaimana nasib kita, ketentuannya di akhir umur kita. Allahu Akbar. Ada satu orang di tempat saya, budak Siam. Budak Siam ni waktu belajar di sekolah rendah, waktu budak-budak Siam lain masuk dalam kelas agama, yang Siam kena pergi kelas moral. Budak Siam ni tak mau ikut kawan-kawan dia pergi masuk kelas moral. Dia nak duduk di kelas pendidikan Islam. Akhirnya tak apalah, dia nak masuk, cikgu bagi, ustazah bagi dia belajar. Bila dia belajar, maka dia tahu agama, dia kenal Islam. Kawan-kawan dia pergi kelas moral tak macam dia. Banyak pengetahuan Islam soal Sayyidina Muhammad masuk kat dia. Tapi budak Siam ni bila habis darjah 6, dia tak pergi ke sekolah menengah sebab keluarganya miskin. Dia kerja kampung,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya sampailah umur dia 16 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia accident. Budak Siam ni dia accident depan kampung Melayu. Dia naik motor Musalla Sayyidina Muhammad, accident. Perang. Kampung keluar. Apa dia? Orang kampung, Allah, budak accident. Siam ni dia muka Melayu. No? Siam ni dia muka Melayu. Hanya pakcik tu, papah dia Musalla Sayyidina Muhammad, paut dia ajak dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakcik tu tak tahu kata ni Siam. Ingat budak Melayu. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis umurnya. Jadi apa tuan-tuan? Islam. Masuk syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Tak ada semayang lagi pun. Tu yang katakan rahmat Allah. Jadi daripada Allah kita harapkan rahmat. Dosa kita banyak. Kita semua tahu dosa kita. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak ampunkan dosa kita, tempat kita semua tak ada dalam syurga. Tapi rahmat Allah itu meliputi segala perkara. Daripada Allah kita pohon rahmat. Lagi satu, kita ada peluang untuk mendapat syafaat. Dari Allah kita pohon rahmat, dari Nabi kita pohon syafaat. Pada kita ada dua, rahmat dan syafaat. Hatta orang yang melakukan dosa besar sekalipun, ada syafaat Nabi untuk dia. Waktu mana saya pergi ke Tok Kapi di Turki, nak masuk tengok Salah Sayyidina Muhammad, kesan-kesan tinggalan Rasulullah. Yang pertama saya belajar daripada lawatan dan ziarah tu, iaitu Istana Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila tengok Salah Sayyidina Muhammad, tengok besar. Sultan Muhammad Fatih ni dia raja yang zuhud, tapi tengok rumah hebat, istana dia hebat. Rupa-rupanya yang besar tu bukan rumah dia. Yang besar tu ialah yang pertama, Salah Sayyidina bahagian dia ada 3 ruang. Ruang yang pertama Salah Sayyidina untuk tentera. Tentera ada duduk di ruang yang pertama. Kami pergi melawat tempat masak ataupun dapur untuk masak tentera-tentera. Padahallah ruang tu luas sebab untuk tentera. Bukan rumah dia semua tu. Ruang yang kedua untuk menteri. Salah Sayyidina Muhammad ni hak nak mesyuarat. Rumahnya kecil je. Itulah ruang diletakkan tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batoklah kita ni baris nak tengok kesan-kesan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janggut Rasulullah, pedang Nabi dan sebagainya. Ni jasa Uthmaniyah. Suatu mana Mekah diserang oleh golongan Wahabi, diperintah oleh Bani Saud. Jadi Uthmaniyah ni buat lari cepat-cepat tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salah Sayyidina Muhammad ke Turki. Kalau tinggal kita semua tak dapat tengok lagi, habis dihancurkan. Itulah jasa kerajaan Uthmaniyah, meninggalkan kesan-kesan yang pernah duduk di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janggut, rambut dan sebagainya. Jadi maka bolehlah umat di akhir zaman melihat dan memandang yang pernah berada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dalam duk botok-botok tu, Salah Sayyidina Muhammad tiba-tiba tulis di atas, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Tengok tu saya tak tahan, saya menangis. Oh, naik mata. Hati saya kata, kalau hak dosa besar pun dapat syafaat Nabi, takkan kita hak dosa kecil ni tak dapat syafaat Nabi? Kita tak pernah buat dosa besar, tapi dosa kecil kita banyak lah. Banyak. Takkan
tak dapat syafaat Nabi. Jadi sehinggalah soalan Sayyidina Muhammad, umat ni dua, rahmat diharam, syafaat diharam. Rahmat daripada Allah, soalan Sayyidina Muhammad, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah makna daripada Allah memiliki segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mempunyai rahmat, dengan rahmatnya Ia mencipta syafaat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, marilah kita menghargai semua nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang Allah campakkan dalam hati kita, semua rasa-rasa dan perasaan kita kepada Dia dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Ustaz Abdullah yang bagi ruang pada saya tidak fahamkan pagi ini Ustaz mengajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati Ustaz, insya-Allah panjangkan usia beliau, dan insya-Allah umat Islam di tempat ini dan seluruh negeri Melaka mendapat rahmat dan berkat insya-Allah. Sebenarnya Melaka dan Kedah ni dekat. Dekatnya kerana di sini ada Bandar Hilir Melaka, di Kedah ni ada Hulu Melaka. Jadi nak jauh mana? Hulu dan Hilir. Salah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, belakang di Melaka, di Kedah tu semua ada hak Melaka. Cabai Melaka ada, kuih Melaka ada. Tahu tak? Cabai Melaka tu apa? Cili padi hak pedas tu. Nu ada di Kedah. Orang Melaka pun tak tahu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi pasal panggil orang, sebab orang Melaka makan pedas kot. Lepas tu di sana ada cucuk Melaka. Kalau buka puasa, orang Kedah ni kena buka dengan cucuk Melaka, kuih Melaka. Jadi subhanallah, saya kata orang Melaka dan Kedah ni tak jauh sangat. Jadi saya jemput pada semua para muhibbin, kalau terlajak pi ke Nuri ke, ada kerja ke Kedah, jemput ke Pondok Darsa, insya-Allah. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Terlebih-lebih lagi kalau tuan-tuan ada peluang untuk menyambut Madu Rasul di Pondok. Kami di Darsa ada 3 raya. Yang pertama raya puasa, yang kedua raya haji, yang ketiga Madu Rasul, gilang gemilang insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, saya jemput. Kalau saya minta biji baih kena bagi you. No, masalah Sayyidina Muhammad, tapi tak wajib lah. Jadi kalau puncaknya salat Sayyidina Muhammad, berselawat kepada Rasulullah dengan selawat Sidi Ahmad Al-Badawi daripada pukul 8 sampailah 10.30. Selawat dalam sirah berlagu yang panjang tu dari 2.5 jam selesai. Itulah khidmat kita pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dengar tak sama macam bahasa. Tuan-tuan dengar, oh macam tu. Bila pi baru tahu makna macam mana gilang gemilang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu alaihi
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي حدفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم kekasih kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatan ya jir alamin ya uhayl al-jud wal-karam tauladan kita Nabi Muhammad perindu kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatan ya jirat al-alamin ya uhayl al-jud wal-karam selawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Allahu
syurga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun ya rafi'a syani wa daraji alfatan ya jiratan alamin ya ruhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyyatihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat berada dalam rumah Allah ini sehinggalah kita mendengar nasihat-nasihat dan juga tausiah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru. Mudah-mudahan kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati-hati kita untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa yang kita buat, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dikumpulkan sama-sama dengan orang-orang mukmin, sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mohon pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sama-sama mendapat kejayaan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan kita akhiri majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.